Dibunuhnya Husain bin Ali dalam perjalanan masuk ke Kufah. Dibunuh. Tadi puak Syiah kata siapa pembunuh? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Tetapi Imam Bukhari menyatakan yang bunuh Hasan, yang bunuh Husain bin Ali adalah Rafidah. Rafidah yang membunuh. Lepas tu dia buat peristiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu ikhwan, mari kita tengok buku ritual tu. Cuba antum buka pada muka surat 103. Saya suka sebab dia mengambil secara benar perkataan Syekhul Islam daripada Majmu'ul Fatawa. Cuba antum tengok. Kita tengok muka surat itu dan kita tengok pada muka surat 114. Kita tengok muka surat ni dulu. Tengok muka surat 103. Muka surat 103. Iaitu bid'ah bersedih pada bulan Muharram menurut Rafidah. Menurut Rafidah. Rafidah tu Syiah lah. Syiah Rafidah. Syiah yang paling tua. Jadi antum kena tahu dalam bulan Muharram ni, 10 Muharram, dia ada dua puak. Satu dipanggil puak yang bersedih, satu dipanggil puak yang seronok. Kita orang Malaysia campur dua-dua. Kita campur dua-dua. Kita jadi puak tengah-tengah. One Malaysia. Kita akan tengok. Subhanallah. Baik, saya baca. Pada hari ke-10 daripada bulan Muharram, iaitu hari yang dikenal dengan hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Husain bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhuma dengan mati syahid, iaitu pada tahun 61 Hijrah. Ini benar. Ini benar, berdasarkan riwayat Bukhari pun menyebut demikian. Dibunuhnya Husain bin Ali dalam perjalanan masuk ke Kufah. Dibunuh. Tadi puak Syiah kata siapa pembunuh? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Tetapi Imam Bukhari menyatakan yang bunuh Hasan, yang bunuh Husain bin Ali adalah Rafidah. Rafidah yang membunuh. Lepas tu dia buat peristiwa. Kerana syahidnya itulah Allah mengangkat kedudukannya dan derajatnya. Dia dan saudaranya yang bernama Hasan merupakan pemimpin pemuda penghuni syurga. Hadis ini benar. Hadis ini hadis benar. Nabi cerita tentang kedudukan Hasan dan Husain dalam syurga. Itu adalah benar. Kedudukan yang tinggi yang tidak akan diperolehi. Pasal apa dia dapat syurga? Dia mati syahid. Nabi pernah cium di atas kedua mata cucu dia. Nabi kata, aku nampak tanda syahid di atas dua kening kau. Dan dia mati syahid ketika dia nak mengambil bai'ah, satu perjanjian kesetiaan dengan satu puak yang berada di Iraq. Masa itu Iraq seluruhnya penuh dengan Syiah Rafidah. Terlampau jahat, penuh. Ketika dia nak masuk ke Kufah, Abdullah bin Abbas kata, jangan Hasan, jangan Husain, mereka bohong dan akan khianat. Apa Husain kata? Sekadar mengambil bai'ah itu penting. Bai'ah itu penting, sangat-sangat penting, supaya hentilah peperangan sesama kaum muslimin. Maka dia nak menyatukan orang Islam, jangan bertelagah teruk. Orang Arab ni kalau bertelagah, jangan buat pasal. Pasal itu betul ulama-ulama dulu kan, dia kata jangan gulingkan pemerintah, jangan gulingkan pemerintah. Sebab orang Arab ni dia bukan reti pilihan raya. Dia tahu satu ya, tertas kepala orang. Jadi kalau orang pergi kata kat dia boleh guling pemerintah, dia tengok-tengok dia tak boleh tahan dah. Macam ni lah, apa tu yang paling latest sekali mati? Gaddafi. Itulah. Bukan dia tahu kita buat pilihan raya. 5 tahun. Kita kata 5 tahun mai kita tukar pemerintah, dia tarik pedang dia pergi cantai pada kawan tu. Hang suruh aku tukar. Apa itu tak boleh ke depa kata boleh guling ke pemerintah. Kat orang Melayu tak apalah. Orang Melayu dia lawan ni dia slow sikit. Dia silap pun silap pulut. Kena pulut kecil mana terus. Tak apa. Orang Melayu kata guling pemerintah tak apa. Kat orang Arab jangan cakap bahasa tu. Maksud dia pembunuhan. Guling pemerintah mean war. Kita ada demonstrasi, Arab tak ada demonstrasi. Arab war. Pasal itu tak boleh kata guling pemerintah kepada orang Arab. Habis. Dan kalau kita Islam,
daripada jahiliah nak bertukar pada Islam pun tidak ada cara melainkan pedang juga untuk tanah haram. Mana ada jalan lain? Sebab apa? Yang lama akan bertahan hak dia jahiliah, yang baru nak menegakkan Islam kena pakai pedang lah. Bukan boleh pergi ajak dia masuk bagi retas, bagi pensel pengkah, mana boleh, dia tak erti. Islam naik dengan darah, Islam jatuh pun dengan darah zaman hari itu. Lepas itu alhamdulillah Allah bagi negara kat kita ni bagus, aman. Lah ni ada restoran satu Malaysia, menu dia RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 tak ada. Pergilah ramai-ramai makanlah menu satu Malaysia. Subhanallah. Baik, hadis itu saya tak payah baca, sahabat boleh baca sendiri. Hasan dan Husin diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah sebelum diuji dengan ujian yang berat, seperti yang dialami oleh dua orang pendahulunya, Muhammad dan Ali. Keduanya dilahirkan pada masa keemasan Islam, dididik dengan kemuliaan. Ini tuan kitab kita nak cerita kehormatan yang berlaku kepada Hasan dan Husin. Kita tengok ini. Baik, ambil muka surat 106. Muka surat 106. Tengok. Ketika Husin keluar dan melihat bahawa situasi telah berubah, dia meminta mereka agar kembali dan berhenti di perbatasan atau menemui anak saudara, anak bapa saudaranya Yazid. Akan tetapi mereka menolak kerana bermacam alasan, hingga dia ditahan dan mereka menyerangnya. Dia pun menyerang mereka juga. Orang-orang fasik menyerang kelompok yang bersamanya dengan cara yang zalim hingga dia mati syahid di Kufah, di kawasan Karbala. Dia mati syahid. Memang itu yang berlaku. Pengkhianatan itu berlaku. Puak Iraq, memang ulama hadis kalau sebut Iraq ni, ulama hadis kata bumi fitnah. Sampai kiamat Iraq akan terkena fitnah. Bumi yang menyaksikan pertumpahan darah yang paling besar di Karbala itu. Karbala itu memang dahsyat bumi Iraq ni. Bumi yang dikaitkan dengan turunnya fitnah. Turunnya fitnah, pembunuhan banyak dikaitkan dengan bumi Iraq. Subhanallah. Sehingga kan ada para ulama hadis kata kalau hadis mai daripada Iraq, tak usah baca. Baik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tengok di atas tu. Namun sebahagian mereka melihat peristiwa itu, terbunuhnya Husin, sebagai suatu kejahatan. Maka bangkitlah sekelompok yang bodoh, baik daripada golongan munafik ataupun golongan yang sesat, yang mengagung-agungkan kepimpinan Husin dan kepimpinan Ahlul Bait, yang menjadikan hari Ashura sebagai hari bergabung dan kesedihan. Mereka menampakkan pada hari itu syiar-syiar jahiliah, seperti memukul wajah, merobek pakaian, bertakziah dan bertakziah cara jahiliah. Nak mengenang peristiwa matinya Husin yang tak dapat dibela itu, dan tak tahu siapa pembunuh dia, dibubuh atas kepala Ahlu Sunnah. Maka demonstrasi itu dibuat tiap-tiap tahun. Pukul muka. Memang kalau di Karbala, jangan siapa Ahlu Sunnah lalu jalan tu. Dia lalu, dia tengok muka bersih elok, dia tahu Ahlu Sunnah. Dia hambat, dia katok lagi berdarah. Pasal darah tu kena digugurkan.